Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Gu sekalian. Nama saya Afarizal bin Siddiq. Saya pegawai farmasi mewakili Gu Cana Ubat daripada bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Saya namakan episod kali ini sebagai episod 3, Ubat dan Perjalanan, bahagian 2, Panduan Melancong buat pesakit buah pinggang. Namun sebelum itu, sudilah kiranya jua Gu sekalian agar dapat subscribe YouTube channel Gu Cana Ubat ini dan tekan butang notification agar Gu sekalian tidak ketinggalan untuk mendapat video-video kami kelak. Gu sekalian, untuk pesakit buah pinggang yang menjalani hemodialisis ataupun pesakit yang pernah membuat pemindahan buah pinggang, keperluan untuk melancong atau travelling mungkin mustahak untuk hal-hal penting untuk kepuasan diri atau untuk menghilangkan stres. Mereka mungkin perlu menghadiri mesyuarat, menghadiri convention atau melancong untuk kepuasan atau menghadiri majlis-majlis kerajaan keluarga seperti menghadiri majlis perkahwinan, graduasi atau family reunion. Atau mungkin berlakunya kecemasan seperti ahli keluarga sakit atau berlakunya kematian. Maka, adakah pesakit buah pinggang ini boleh melancong atau travelling? Siapa yang ingin membantu saya menjawabnya? Okey, jawapannya adalah ya, boleh. Pesakit buah pinggang yang menjalani hemodialisis ataupun pernah membuat pemindahan buah pinggang masih boleh melancong dengan selamat dan menyambung rawatan walaupun berjauhan daripada rumah. Namun, panduan pertama yang perlu diikuti oleh pesakit ini adalah mereka perlu merujuk kepada doktor yang merawatnya jika merancang untuk melancong. Jika pesakit stabil, saya pasti doktor akan membenarkannya kerana melancong boleh meningkatkan moral pesakit dan memberikan rasa kebahagiaan kepada pesakit. Panduan kedua adalah pastikan tempat yang hendak dilawati adalah berdekatan dengan pusat hemodialisis. Pastikan ahli keluarga, waris ataupun pasien itu sendiri, pesakit itu sendiri membuat arrangement dengan pusat hemodialisis terlebih dahulu lebih awal. Pastikan pusat hemodialisis tersebut jaraknya lebih kurang 2 km daripada tempat penginapan ataupun hotel yang ditempah. Pastikan bilik di hotel tersebut mempunyai peti sejuk sekiranya pesakit tersebut perlu menyimpan insulin. Malah, pemilihan bilik hotel ataupun hotel berdekatan dengan kedai farmasi adalah begitu penting sekiranya berlakunya kecemasan, terputusnya bekalan ubat. Saya menyebut berkenaan dengan insulin tadi. Ini adalah panduan tambahan sekiranya pesakit menggunakan insulin. Yang pertama, pastikan kuantiti insulin yang dibawa adalah mencukupi sepanjang tempoh perjalanan. Yang kedua, bawa insulin tambahan dengan menggunakan kotak sejuk yang berisi dengan pack ais yang mencukupi sepanjang tempoh perjalanan. Yang ketiga, apabila sampai ke destinasi, insulin tambahan tadi kita simpan di dalam peti sejuk. Yang keempat, pastikan sentiasa bersedia dengan glukos tablet ataupun gula-gula sekiranya berlakunya low blood sugar ataupun penurunan gula dalam darah. Yang kelima, maka di sini penting agar pesakit ini menjaga pemakanan dan mengekalkan hidrasi. Jangan pula terlebih minum kerana ianya mungkin boleh membebankan buah pinggang. Yang keenam, di musim pandemik COVID-19 ini, pesakit buah pinggang perlulah sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal, memakai topeng muka dan memastikan kebersihan sentiasa dijaga dengan sentiasa membasuh tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer. Sebelum saya tamatkan episod kali ini, saya ingin tambah sedikit berkenaan dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Haida dalam episod 3, Ubat dan Perjalanan. Yang pertama, sekiranya Gu sekalian ataupun pesakit menggunakan penerbangan sebagai punca pengangkutan, pastikan ubat-ubatan dan juga dokumen-dokumen berkaitan kesihatan seperti rekod hemodialisis ataupun preskripsi disimpan di dalam hand luggage. Yang kedua, bawa ubat-ubatan yang mencukupi dan sedikit lebih agar pesakit ini sentiasa bersedia sekiranya berlakunya kecemasan. Yang tiga, sekiranya memerlukan pertolongan tambahan ketika penerbangan ataupun menaiki kereta api, pastikan memaklumkan kepada penyedia perkhidmatan tersebut.
Yang keempat, pastikan penyediaan makanan ketika melancong ataupun di lokasi pelancongan makanan yang sihat. Contohnya makanan yang kurang garam, makanan yang kurang lemak ataupun makanan yang sesuai untuk pesakit-pesakit kencing manis ataupun pesakit-pesakit buah pinggang. Dan yang kelima, pastikan pemilihan bilik di hotel agar berdekatan dengan pintu masuk ataupun pintu keluar, mungkin di tingkat 1, agar tidak banyak lift ataupun tangga yang perlu dilalui ketika berlakunya kecemasan. Adakah anda mendapat sesuatu daripada perkongsian ini? Okey, jika ya, sudilah kiranya juga agar subscribe YouTube channel Gu Channel Ubat ini agar banyak lagi informasi-informasi yang boleh kita kongsikan bersama. Sebab kata orang, kalau memanjat sudah sampai ke puncak, kalau menurun sudah sampai ke lembah, kalau terjun sudah sampai ke tanah, kalau berenang sudah sampai ke pantai, kalau mudik sudah sampai ke hulu, kalau hanyut sudah sampai ke kuala. Setakat ini saja, saya sudah hingga lafaz yang mula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.